Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey, geng. Hari ni aku nak bawa isu pasal penarikan subsidi untuk yang akan datang. Subsidi, mudah cakap subsidi bersasar. Hanya orang B40, M40 sahaja yang dapat, dan juga T20, orang-orang maha-maha kaya tak dapat. Faham tak? Macam subsidi kita ni supaya kerajaan keluarkan duit untuk bagi subsidi kepada rakyat, betul-betul sampai kepada rakyat, dan tidak bocor subsidi itu. Tidak bocor maksudnya tidak sampai ke bukan warga negara Malaysia, dan tak sampai kepada Rohingya, tak sampai kepada Bangladesh, tak sampai kepada warga-warga asing yang main menetap di dalam negara kita. Hanya rakyat Malaysia yang sepatutnya dapat dan kita dapat. Seperti mana? Contoh, sebagai contoh, aku bawakan isu, contoh macam minyak, macam sekarang isu beras dan minyak masak. Dan gula sekali lah, itu barang subsidi. Minyak ni, minyak petrol, RON 95. So, cuba hampa tengok, aku bawa ni dekat dalam live TikTok apa, aku selalu bawa. Okey, sekarang ni bila berlaku isu beras tak cukup, beras tak banyak. Cuba hampa bayangkan, bukannya hanya kita, warga negara Malaysia yang menjadi masalah. Of course lah, pendatang-pendatang asing pun bermasalah. Pendatang-pendatang asing pun tak ada stok beras apa semua ni. So, apabila, contoh kita ambil satu pasar raya, ataupun Serbaneka, ataupun mall mana-mana, yang kira Giant ke, ataupun Tesco ke apa, yang ada pasar raya ni. Pekerja-pekerja dia sekarang majoriti banyak warga asing, banyak orang-orang luar, banyak orang Bangladesh, Myanmar apa semua ni. So, apabila pekerja mereka banyak di dalam pasar raya, waktu pagi ataupun waktu malam, sebelum mereka tutup kedai, stok sampai, ataupun pagi-pagi stok satu lori sampai. Apabila sampai, beras tempatan ke, minyak ke, gula, semua ada. Dan apabila pagi-pagi warga-warga asing, pendatang asing ni, mereka nak masuk kerja, mereka tengok stok ada, mereka yang beli dulu beras-beras semua ni. Mereka yang kaut dulu banyak-banyak. Dan kawan-kawan dia, pekerja-pekerja semua dalam tu semua kaut dulu, kaut. Untuk kawan-kawan dia hak di rumah, kawan-kawan dia hak yang duduk kerja dekat tempat lain, tapi duduk rumah sekali, kawan-kawan, adik-beradik, keturunan mereka, Rohingya, Bangla, apa yang mai duduk macam di dalam negara kita, mereka dulu kaut semua tu. So, of course lah, kita akan pergi mall petang ataupun tengah hari. Cuba hampa contoh, sebagai contoh macam ni, 100 beg, 100 botol, ataupun 100 bungkus minyak sampai dekat satu-satu pasar raya. Bayangkan, pagi-pagi Rohingya ni, geng-geng Bangla ni, Pakistan ni, mereka dah beli dah 50 pack. Mereka dah beli dah 50 bungkus. Sepatutnya itu bukan untuk mereka, itu untuk warga negara ataupun rakyat yang pergi membeli dekat dalam pasar raya. Tapi apabila pagi-pagi pun mereka dah beli dah, tinggal hanya baki 50 pack, kita rakyat petang-petang, tengah hari, barulah kita pergi beli barang dekat pasar raya tu. So, barang yang subsidi tu dah sampai kat mereka dulu, bukan sampai kepada kita. Apa faham maksud aku? Contohlah macam, okey, sebagai contoh, gula ke, minyak ke, ataupun beras, itu yang berlaku seperti mana yang aku cakap. Sebelum pasar raya tu buka untuk hari tu, puak-puak dia, geng-geng dia, pekerja-pekerja dia, semua dah beli siap lah. So, sepatutnya sampai kepada rakyat, dia pada ambil. Okay, sebagai contoh lagi, minyak RON 95. RON 95, bayangkan berapa ramai Indonesia, warga-warga asing yang mai duduk di dalam negara kita, Bangladesh. Dan kerajaan sediakan subsidi untuk rakyat, untuk minyak saja, minyak RON 95 dan juga diesel, hampir 80 bilion setahun. Bayangkan, 80 bilion kerajaan peruntukkan untuk subsidi minyak. Apa faham tak? 80 bilion. Kerajaan bagi subsidi setiap 1 liter RM1, hampa tahu? RM1 untuk 1 liter buat masa sekarang. Sekarang kalau minyak pasaran untuk RON 95 RM3. Dan sekarang ni kita ada isi minyak masih lagi RM2.05. Bayangkan setiap 1 liter kerajaan dah bagi subsidi RM1. Bayangkan siapa yang duk makan buta-buta? Kita rakyat Malaysia alhamdulillah okey. Yang mana yang
yang bukan warga negara, mereka ada kereta, ada lori, ni pendatang-pendatang asing ni, mereka dapat isi minyak seperti mana rakyat Malaysia isi minyak. So subsidi tu sepatutnya untuk rakyat, dah bocor kepada puak-puak pendatang. Itu baru pendatang. Belum lagi hak yang orang kaya, maha kaya, kan, sehari 2 hari isi minyak pun 200 100 lebih, kan. Kita contoh macam orang macam kita pun isi minyak pun, kan, macam aku biasa aku guna 25 liter 55 RM51 25 sen. So kita pun hanya pakai RM50 RM60 je untuk 1 hari 2 hari, kadang-kadang boleh sampai 3 hari. Bayangkan yang mana yang Rohingya pun banyak yang sekarang ni, kan, contoh macam pasal borong, kan, mereka duk ongkar transport apa semua, tengok mereka duk makan atas angin ni. Orang kaya tu kita tengoklah orang kaya, cara orang kaya sekali isi minyak beratus liter, kan. So tak mau cakap banyak lah, hampa sendiri fikir. So sebab itulah kerajaan perlu memikirkan untuk subsidi bersasar. Jadi sebelum tu aku akan bawa seorang brother Nazri Hamdan ni, sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni, Nazri Hamdan. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Untuk kali ini saya nak ulas pasal berita ni. Seorang ekonomis yang bernama Muhammad Abdul Khalid yang baru-baru ni menggesa agar kerajaan untuk menggantikan sistem pencen ahli parlimen kepada KWSP. Guys, korang tahu kan yang sebenarnya kerajaan akan melaksanakan beberapa polisi yang mana polisi ni dianggap tidak populis lah. Sebagai contoh macam menstrukturkan semula subsidi dengan membahagikan semula subsidi ni kepada hanya golongan-golongan yang benar-benar memerlukan sahaja. Sementara orang kaya semua tak payah dapat subsidi lagi. Di samping tu juga ada kemungkinan pada masa akan datang kerajaan pun akan memperkenalkan sistem cukai GST balik. Jadi kita boleh nampaklah bakal ada dasar-dasar yang tidak populis yang bagus untuk negara pada masa akan datang, terutamanya daripada aspek menguruskan hutang negara dan juga kedudukan fiskal negara. Akan tetapi dasar tu mungkin a little bit controversial, dasar tu mungkin tidak popular dan ada political risk kepada kerajaan yang sedang memerintah. Jadi, untuk mengimbangi dasar-dasar yang tidak populis ini, saya fikir sekarang ni adalah masa yang sangat sesuai juga bagi kerajaan untuk melaksanakan reform di dalam sistem pencen ahli parlimen. Yalah, kalau benar-benar kerajaan nak memastikan kedudukan kewangan kita ni sihat, pada masa yang sama pun kerajaan kena membuktikan bahawa mereka dan juga member of parlimen lain sanggup berkorban untuk negara. Dan lagi satu, saya fikir bahawa untuk dasar seperti ini, iaitu menghentikan sistem pencen ahli parlimen ni dan menggantikannya dengan KWSP, semasa diorang jadi ahli parlimen ni, saya rasa tak akan ada siapa pun yang bantah. Kalau bantah pun mungkin ahli parlimen lah. Kita rakyat ni, kita tengok benda tu kita makin suka, betul tak? Jadi saya fikir ini adalah satu reform yang kalau kerajaan buat tidak akan menerima bantahan daripada rakyat. Jadi the government should take the opportunity untuk membuat reform ni secepat mungkin. Dan lagi satu, dekat parlimen, kalau kita tengok Sheikh Sadiq adalah seorang MP yang memperjuangkan pasal perkara ni lah. Untuk bab ni, saya sokong dan saya setuju dengan Sheikh Sadiq. Dan saya fikir tak salah kalau ahli parlimen lain sokong cadangan ni. Yang tu saya setuju dengan Sheikh Sadiq. Tapi yang saya tak setuju tu, yang dia pergi bising dekat parlimen, dia pergi cakap ada hura-hura Kementerian Pendidikan nak menghentikan projek Dewan Sekolah. Itu saya tak setuju. Tapi nasib baiklah, Menteri Pendidikan kita dah pergi ke parlimen, dah explain yang dia mengatakan bahawa kesemua projek-projek sekolah ni dekat semua kawasan parlimen akan diteruskan dan tidak akan dibatalkan. Alright guys, apa pandangan korang? Adakah korang bersetuju? Saya fikir korang mesti bersetuju kot. Untuk ahli parlimen kita ni dihentikan sistem pencen diorang dan digantikan dengan caruman KWSP semasa diorang berkhidmat. Kalau korang ada sebarang komen, letak dekat ruangan komen dan jangan lupa bagi saya satu like macam biasa. Okey geng. Dia agak lari tajuk sikit daripada first yang subsidi bersasar yang aku bawa daripada awal, dan bila masuk brother kawan ni dia menekankan soal pencen wakil rakyat, pencen ahli parlimen. Aku setuju sangat sebab kita boleh tengok selama mereka menjadi ahli parlimen, mereka menjadi menteri dalam masa 5 tahun je. Lepas tu dia dah tak berpolitik, dah tak apa, pencen duk masuk ribu-ribu bulan-bulan. Sebab dia jadi tak adil lah.
Mansukhkan Assalamualaikum sistem pension warahmatullahi WIB. wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar Muhammad Ali. Saya terpanggil di sini untuk buat satu statement. Statement saya menyokong mansuhkan sistem pencen YB yang disarankan atau dicadangkan oleh pakar ekonomi kita Muhammad Abdul Khalid. Bukan kata kita mansuhkan terus tak. Kita bagi YB kita ni gaji minimum. Gaji minimum maksudnya, okey, rakyat Malaysia ni gaji minimum dia berapa? 1,500. Kita bagi sebulan YB kita yang dah pencen ni 1,500 lah. Tengok mereka lepas pencen 1,500 tu, mereka boleh hidup tak? Dengan duit pencen yang ada 1,500 tu. Ni 12,000, 10,000 lepas pencen ikut perkhidmatan. Kalau dia timbalan menteri dekat 20,000 lebih pencen, semua tak masuk akal. Lepas pencen pun sampai hidup 5 star lagi. So jadi saya pun sarankan dan cadangkan, sebagai rakyat Malaysia, kita bolehlah kot cadangkan kerajaan madani kita lah ni ada 2/3 kan. Mereka kata lah ada 2/3 kan. So jadi kalau kata ada 2/3, gubal undang-undang. Gubal undang-undang dengan ekonomi kita sekarang ni, mansuhkan semua pencen YB kita. Tak kira lah adun ke, ahli parlimen ke apa kan, mansuhkan. Tapi bagi sagu hati. Sagu hati ni maksud dia sebulan gaji minimum rakyat Malaysia, rakyat marhen, gaji minimum 1,500. Kalau 1,500 lah pendapatan dia lepas dia pencen, biar dia hidup dengan 1,500 tu. Tengok mereka boleh survive sampai ke mana lepas pencen. Tu yang penting. So jadi kira kita ada hati perut lagi lah, kita bagi juga minimum tu. Jangan mansuhkan terus, tapi bagi minimum. Macam mana YB kita yang dalam parlimen, YB kita yang dalam Dewan Rakyat, YB kita yang dekat mana-mana pula, menteri-menteri kita semua, sanggup ke terima cadangan rakyat Malaysia? Penjawat awam kan terpaksa bekerja sampai 30 tahun untuk nak dapatkan pencen. Dia 5 tahun dia dah dapat pencen. Faham tak? Kan? Jadi itulah ketidakadilan tu memang berlaku dan kita perlu perjuangkan untuk hapuskan pencen wakil rakyat. Contohlah macam wakil rakyat tu hanya 5 tahun, lepas tu tiba-tiba dia dah ada pencen. Tak ada. Sekurang-kurangnya wakil rakyat tu dia dah sampai 15 tahun, 20 tahun. Dia 4 penggal dia menjadi ahli parlimen, barulah berhaklah sebab dia duduk di tempat dia tu lama. Kan? Ini baru 5 tahun ada dapat pencen, tak adil. Kan? Jadi perlulah ubah sistem satu. Perlulah buat, kerajaan perlu buat sesuatu. So kembali balik kepada subsidi subsidi bersasar. Seperti mana seperti mana tadi kawan tu pun dia ada selit juga soal subsidi kan. Contoh macam kerajaan nak buat tu agak rumit sikit. Memang agak susah sikit sebab kerajaan dia nak bagi kat seseorang tu subsidi, sama ada kerajaan kena tahu apa yang dia ni ada kan. Orang rumah isteri dia tu bekerja ataupun tidak kan, berapa gaji dia dan berapa gaji isteri dia kan, anak dia berapa orang, apa harta hak yang dia ada, berapa biji kereta hak yang dia ada, berapa kos yang macam komitmen dia kan. Jadi kerajaan panjang ceritalah untuk kerajaan dia nak handle untuk subsidi bersasar. Melainkan seperti mana aku ada berbincang dengan seorang sahabat ni, sekurang-kurang kerajaan kena bagi cash kan, tapi harga barang akan naik kan. Sebab contoh macam ada subsidi dekat minyak RM1. So bulan-bulan kita ni, contoh macam aku akan isi minyak RM300 sebulan. Dengan RM300 tu dengan minyak yang bersubsidi. Andai kata kerajaan dah tarik subsidi daripada 300 tu, of course dia akan jadi lebih kurang 500 ataupun 600 untuk komitmen aku sebulan. So kerajaan kena top up dekat aku kurang-kurang paling kurang 250 kan. Lebih kurang macam itulah kan. Jadinya ya seperti mana yang aku bincang dengan sahabat tu, contoh macam kerajaan tarik subsidi minyak masak dengan minyak petrol kan. Kerajaan kena bagi kepada B40 lebih kurang 500 dan juga M40 lebih kurang 300.
kan. Tapi seeloknya M40 dengan B40 ni fair samakan, sebab sekarang ni M40 dia agak teruk kehidupan depa, sebab depa ni dengan kena cukai pendapatan, macam-macam hidup depa ni agak tertekan. B40 dia berbeza tau dengan B40 ni, dia tak sama. So panjang cerita lah, tapi memang aku setuju sangat-sangat kerajaan adakan subsidi bersasar. Tak kira lah, sebab ada orang kata, oh okey, kerajaan buat subsidi bersasar pakai kupon kan, kupon ni rakyat boleh pergi ambil. Tapi apabila berlaku penjualan kupon pun bermasalah, faham tak kan. Aku orang gaya, aku rasa ada budak-budak pekerja-pekerja aku duk ada kupon, aku beli kupon dekat budak-budak aku kan. Dan satu lagi, andai kata apabila kerajaan buat macam subsidi bersasar, kerajaan bagi dekat satu family tu RM1,500 sebulan. Apabila kerajaan bagi RM1,500 sebulan kepada satu seisi keluarga, bapa tu dapat duit, bapa tu dapat RM1,500 masuk ke dalam akaun bank bapa tu, bapa tu tak bekerja. Bapa tu terus malas, sebab dia tahu bulan-bulan dia boleh masuk duit, duduk saja tak payah kerja. Jadi di antara RM1,500 tu pula, bapa yang tidak beramanah, tidak agihkan kepada isteri dia, tidak agihkan kepada anak-anak dia. Ketidakadilan berlaku. So kerajaan pun perlu fikir untuk rakyat-rakyat yang masih bujang kan, yang masih bujang, dia ada komitmen kereta dia, makan minum dia pun of course dia akan guna subsidi. So daripada rakyat yang bujang pun perlu dapat juga di sebalik apabila dilakukan subsidi bersasar. Panjang cerita hampa, sebab tu daripada zaman Mahathir, zaman Najib, lepas tu zaman Mahathir balik, zaman Muhyiddin, zaman Ma'eh, hingga hari ni tak pernah ada lagi kerajaan yang mampu buat subsidi bersasar. Jadi kita kena faham, apabila kerajaan lakukan subsidi bersasar, of course barangan yang kerajaan bagi subsidi semua akan ditarik balik, ataupun hanya beberapa jenis barang-barang subsidi akan naik harga. Sebab kerajaan naikkan harga beras sebab kerajaan dah bagi cash dekat kita, kerajaan dah bagi duit dekat kita. So itulah yang akan berlaku. Dan kita kena ingat satu, hampa ingat tak, Najib lah yang pertama kali yang kenalkan BRIM. Apa sebab BRIM tu dibagikan kepada rakyat? Salah satu punca BRIM tu, bantuan rakyat mula pada 1,000, 2,000, 3,000, itu adalah untuk menampung kos sara hidup, untuk menampung harga-harga barang. So andai kata kita beli Pampers, contoh macam kita ambil beras. Sebelum ni beras harga RM20. Tahu-tahu dah naik RM25 satu beg. Jadi RM5 tu itu kerajaan yang bagi melalui BRIM. Kerajaan bagi ganti balik RM5 tu melalui BRIM. Itu baru untuk satu beras. Sebab itulah makin tahun makin banyak pemberian-pemberian. Contoh macam hari ni bantuan sara hidup apa gitulah. Jadi itulah sebab kerajaan bagi cash. Kerajaan bagi cash untuk menampung harga-harga barang yang naik. Orang yang faham, dia akan faham lah soal ni. Sebab apa kerajaan bagi duit kat hang setiap tahun? Sebab apa? Ada sebab lah. Sebab untuk menampung harga-harga barang keperluan hang yang naik setiap tahun ni. Jadi itulah sebuah sedikit daripada aku. Kalau apa faham, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Jadi itulah aku punya sedikit perkongsian berkaitan subsidi. Dan pada aku bagus sangat. Sebab supaya andai kata barang-barang yang subsidi kerajaan dah tarik balik dan kerajaan bagi cash kepada rakyat dan rakyat boleh beli dengan duit yang kerajaan sediakan, warga asing, warga-warga pendatang asing mereka tak dapat makan subsidi. Mereka tak dapat beli dengan harga barang-barang yang subsidi. Mereka akan beli barang seperti mana kita beli barang, harga sama, tanpa subsidi, tanpa dikawal oleh kerajaan. So dekat kita rakyat Malaysia yang beruntungnya kerajaan bagi duit kepada kita untuk kita membeli, walaupun harga tu mahal sikit, tapi kerajaan bagi duit. Faham tak? Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Boleh subscribe, like, komen dan share. Entah kat mak, Assalamualaikum.